Abang Muski kita ada. Biasa tengok nama aje. Kali ni tengok orang. Cobaan 1 2 3. Cobaan on. Uish, nombor macam-macam ada ni. 668 250. Betul. Betul dah. Ni tutup. Ni buka. Bateri habis ni. Bateri habis. Habis. Okey dah. Okey. Gini ketua sepan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Sambung Kifayatul Muhtadi. Muka surat 77 Jawi. Tujuh daripada atas. Muka surat tak ada, tak tahu. Rumi 98. Muka surat 98 Rumi 98 Jawi 77. 7 daripada atas. Bincang apa ni? Kita bincang pasal perkara yang membatalkan sembahyang dari segi yang mengeluarkan suara kat mulut. Dah lepas dah lah. Berdehem, berbatuk dengan sengaja, bukan sebab tergagah. Kemudian buat bunyi kat mulut, buat bunyi kat hidung, batal dalam sembahyang. Jika nyata dua huruf, boleh dieja dengan dua huruf. Itulah kita bahas pasal tu. Bercakap lagilah, kerana dalam sembahyang ni hanya 3 aja. Baca Quran, zikir dan dan ketiga-tiganya bahasa Arab. Selain daripada tu tak boleh, walaupun bunyi sekalipun dalam sembahyang, kecuali dah tak boleh tahan kan,
tak boleh tahan, terpaksa, tak sengaja, ter tu memang dimaafkan lah. Bunyi-bunyian dalam sembahyang, itu kita bincang lepas. Kita berhenti dekat yang membatalkan sembahyang jenis perbuatan pula. Tadi jenis perkataan, jenis suara. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan perbuatan yang bukannya daripada jenis perbuatan sembahyang. Dan perbuatan, gerakan. Perbuatan tu gerakan yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang, yang bukan daripada jenis gerakan sembahyang. Maksudnya kita sembahyang ada gerak. Kita sembahyang ni ada gerak, bergerak. Gerak kerana kita nak melakukan rukun sembahyang tak batal. Nak kira banyak tu gerak, daripada sujud nak bangun rakaat seterusnya kan banyak gerakan. Daripada berdiri nak sujud kan bergerak tu bergerak ni kan. Tapi dia panggil itu gerakan sembahyang, maka masalah lah kat situ. Yang ini bukan sembahyang. Itu gerakan lebih sikit dimaafkan. Dia tu sakit utut, jadi untuk bergerak banyak gerak sikit. Untuk pergi ke rukun seterusnya dia pergi banyak gerak. Mungkin sampai kena pegang pintu, pegang apa-apa sekali tali pun tak kisah. Itu masih lagi nama gerakan sembahyang. Itu masih lagi gerakan sembahyang. Sebab dia bukan sengaja nak buat macam tu, sebab dia nak bergerak. Jadi ada orang kan, biasa dia sujud tu, masa dia bangun tu dia ada bergerak seminimum mungkin, betul-betul. Ada orang terlebih sikit, tergoyang-goyang sikit kan. Ada orang. Jadi itu ni semua nama gerakan sembahyang, tak ada masalah. Kalau dia sakit pun tak ada masalah. Kalau walaupun tali, kalau kena tarik, nampak macam pegang waktu, pegang waktu ni, pegang waktu tu. Kalau daripada sujud nak duduk tu bukan duduk tawarruk ke iftirash, duduk bersila. Orang kan susah nampak ada gitu. Masa duduk bersila tu tahiyat awal contoh. Masa nak bangun kan dia payah kan. Nak bangun macam mana? Kan? Kan banyak gerakan yang tak biasanya tak bergerak begitu. Itu pun nama gerakan sembahyang. Jadi tak ada masalah. Yang ini dia kata, yang dia nak bincang ni bukan perbuatan sembahyang. Membatalkan pula. Membatalkan juga. Pula ni dalam kitab lama dia kalau sebut juga dengan pula, dia kadang-kadang maksudnya kena tukar-tukar. Kenapa? Apa benda pula? Membatalkan pula. Membatalkan juga. Juga kenalah. Kalau pula ni macam tak kena. Tapi orang dulu cakap macam tu juga. Tak masalah pun. Orang dulu cakap bahasa dulu. Jadi okey, keluarkan suara dekat mulut batal. Keluarkan suara dekat mulut batal sembahyang. Kalau bergerak pun, bergerak yang bukan perbuatan sembahyang pun batal juga. Kan kena kan? Batal juga. Tapi orang dulu dia kadang dia cakap batal pula. Pula tu maksud juga. Asalnya daripada perkataan aidan, juga. Tapi aidan ni ada dua makna. Satu juga, satu pula. Jadi sebab tu kita macam tak kena kan? Macam tak kena ayat pula tu kan? Tak kena. Dan perbuatan yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang membatalkan pula. Pula ni bahasa sekarang dia macam pula. Macam ada lagi pula. Apa? Tu. Jugalah. Samalah. Sebab tu kata sama juga. Sebab tu kata pula ni dia sama dengan juga. Dia memang cantik lah dia punya tu. Cuma kitanya pula kita ni ada satu lain sikit. Tak sempat nak tangkap. Lain sikit. Juga tu macam juga. Nak cerita yang lepas, cerita ni juga. Pula ni lain sikit. Ada? Faham? Cikgu bahasa tak ada, payah. Pula ni macam pula. Apa maksudnya? Biasa kita cakap pula macam ni. Bagi ayat pula. Dia pula. Pula ni kalau bahasa kita cakap pula lah kan. Juga. Pula lebih kuat dari juga. Tu Puan Ruziah Ma'ruf ni cikgu ni. Dia cakap pula lebih kuat dari juga.
Pula tu pulak lah kalau bahasa ni, pulak. Dia, tapi kalau baca macam tak sesuai. Tapi itulah maksudnya jugalah, senang cerita. Sebab bila sebut juga, dia nak cerita tentang yang lepas, iaitu keluar suara dekat mulut, batal sembahyang. Kalau buat perbuatan pun batal juga. Tu lah, nak cerita benda lepas sekali. Tu pula dia tu. Jadi jugalah pula tu. Dan perbuatan yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang membatalkan pula, dengan maksud juga sembahyangnya, membatalkan sembahyangnya. Yang banyak pada uruf. Kalau buat banyak, perbuatan tu banyak, dia ada kata berturut-turut tak kat sini? Perbuatan dan banyak dan berturut-turut, perbuatan banyak dan berturut-turut, maka batal. Kalau perbuatan tu sikit, tak batal. Kalau perbuatan tu banyak dan berturut-turut, tapi perbuatan tu jenis sembahyang, kebanding nak bergerak, tak ada masalah. Tu lah. Cuma banyak pada uruf. Banyak pada uruf tu berapa? Sebab banyak uruf ni kebiasaan. Dalam mazhab Syafi'i, baru cerita tadi, maghrib tadi kan. Dalam mazhab Syafi'i, dia banyak guna uruf. Mazhab lain pun ada guna juga. Banyaknya uruf. Cuma nak kita ni, lemahnya kita nak cari uruf tu kadang-kadang tak boleh. Nak cari uruf ni apa? Biasa ni apa? Tanya orang, tanya. Okey, ramai kata macam tu. Itulah uruf. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang banyak. Contohnya macam air mutaghayyir, air yang berubah, air mutlak, kemudian dia berubah dengan benda suci, dia panggil mutaghayyir. Dia berubah dengan benda najis, dia panggil mutanajis. Ambil benda suci, apa benda suci? Contoh yang biasa bagi, nila, sirap, Nescafe, kopi, semua benda suci. Air mutlak bubuh, maka berubahlah warna dia. Dia panggil air tu mutaghayyir, bukan mustakmal air mutaghayyir. Air mustakmal bekas ambil wuduk mandi wajib. Jadi dia panggil air mutaghayyir. Air tu suci, tak menyucikan. Okey, dah faham. Macam tu juga kalau bubuh sabun, maka air tu berubah lah, bau lah, sabun bau dan rasa pun licin kan. Nah, mutaghayyir juga, bukan mutlak. Suci ke? Suci, tapi tak boleh menyucikan. Ya. Kecuali, nak cerita uruf ni, kecuali berubah tu berubah sedikit pada uruf. Jika berubah sedikit pada uruf, air tu kekal mutlak. Sudah, nak cari berubah sikit pada uruf tu macam mana? Macam ni, ambil air, tanya orang, air apa ni? Air biasa. Kejap. Kalau nak dapat tu, okey lah, air biasa lagi lah. Ni, adalah ubah sikit lah. Ni, sikit. Tanya orang. Semua kata, adalah seorang dua kata, oh berubah banyak. Ada orang kata, air elok lagi ni, air putih lagi. Ramai kan? Ramai. Tu uruf. Jadi memang ada lah, begitu lah. Macam tu juga kalau kita akan mengaji Muwafiq Masbuq nanti, katanya bacaan Fatihah yang pertengahan pada uruf juga. Uruf lagi. Semua uruf gitu. Uruf. Kalau ketika khatib sedang membaca khutbah, semua tak boleh sembahyang, kecuali satu sembahyang boleh, tahiyatul masjid. Dan buat seringkas mungkin. Ringkas pula. Ringkas sampai tak ikut uruf. Semuanya banyaknya uruf. Jadi perbuatan banyak pada uruf. Dan satu lagi, buktinya al-'adatu muhakkamatun. Adat jadi hukum. Adat boleh jadi hukum. Ini bukti. Uruf ni adat lah. Kan sama tak? Yalah, kebiasaan, kebanyakan. Last sekali jadi adat. Jadi adat memang boleh dijadikan hukum. Qawaidul fiqh tu, al-'adatu muhakkamatun. Adat, dengan adat tu boleh jadi hukum. Dengan adat tu boleh jadi hukum. Adat lah tu. Adat. Malah kalau mengaji haid, dia ada adat haid. Bila istihadah. Padahal bendanya, adat tu yang lepas, bukan yang sekarang. Tapi tetap boleh jadi hukum. Malah jadi hukum tu menghalalkan yang haram tu. Dengan maksud tu ada darah tapi wajib sembahyang. Kan asalnya haram. Dengan adat pun boleh jadi haram, boleh jadi halal. Tu besar tu adat tu. Uruf, adat.
Bukti lah, bukti. Tapi banyak pada uruf, berapa banyak? Dia kata tiada mengapa perbuatan yang sedikit pada uruf. Sikit tak apa, sama juga sikit pada uruf. Berapa? Akhir sekali kita ni teruk sangat, dia tolonglah. Seperti dua langkah dan jika luas keduanya sekalipun. Biar dulu. Seperti dua langkah. Dua langkah tu sedikit. Maknanya 3 langkah dalam sembahyang banyak. Mana ambil 3? Ambil banyak huruf dalam mazhab Syafi'i, dia ambil jamak. Jamak kan 3. Senang mazhab Syafi'i. Dia ambil huruf tu berapa huruf tu? Hukum asal huruf. Jamak. Jumlah jamak banyak. Banyak apa banyak? 1 sikit, 2 masih lagi sikit pada bahasa Arab lah. 2 masih lagi sikit. Dia masih lagi bukan plural. Dia panggil musanna kan? Musanna. Yang ketiga baru jamak, baru banyak. Tapi kita tahu kita punya bahasa Melayu, bahasa Inggeris singular, yang kedua dah plural dah. 2 dah boleh kata mereka dah, 2 orang mereka kan. Tapi bahasa Arab tak boleh. 1 sikit, 2 masih lagi sederhana sikit juga. 3 baru banyak. Jadi 3. Jadi banyak pada pada mazhab Syafi'i 3 kali gerak. Gerakan yang dipanggil gerakan bukan perbuatan sembahyang. Kalau orang mengaji dia panggil gerakan bukan gerakan ajnabi. Dia panggil gerakan ajnabi. Gerakan ajnabi. Ajnabi tu asing, gerakan asing. Kalau mazhab Hambali kata kan, dia ambil uruf sungguh mazhab Hambali. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia orang gerak banyak. Sebab dia ambil uruf sungguh. Maksud uruf sungguh tu tidak diletakkan 3. Kadang-kadang kita tengok dia gerak banyak mazhab Hambali. Dia ambil uruf sungguh. Hanafi lagi. Mazhab Hanafi yang dimaksudkan gerakan yang membatalkan banyak pada uruf. Maksud pada uruf. Bila tengok dia tak semayang. Bila tengok dia tak ada rupa semayang. Maka itulah banyak pada uruf. Semayang dia masih lagi sah semayang, tak batal. Walaupun gerak banyak. Contoh dia gerak, dia duduk macam ni kan. Lepas tu dia bergerak. Nampak tak rupa semayang? Nampak sebab tangan duduk sini lagi. Tak bergerak tangan aja. Gerak tangan tekan tapi masih tangan. Maka selagi tu tak batal. Tak banyak. Bila banyak? Bila dah macam kaki naik, dah berjalan macam berlari, tu tak ada rupa sembahyang lah. Itu mazhab Hanafi. Macam tu lah dalam masalah 2 qullah pun sama. Mazhab Syafi'i 2 qullah dia kira. Ambil kambing, lepas tu kulit kambing buat 1 qullah, 2 qullah. Lepas tu akhirnya dapatlah berapa besar banyak mana air. Asalnya banyak tu pada huruf. Mazhab Syafi'i dia detail kan. Mazhab Hanafi tak. Banyak-banyak sungguh huruf. Huruf macam mana? Kalau kita gerak, tak gerak. Banyak tu. Kalau gerak kat sini, air tu, boleh pergi sampai sana, gerak secara biasa. Bukan buat sungguh-sungguh. Gerak macam ni, gerak tak belah sana. Tak bergerak. Banyak tu. Nah, dia ambil sungguh kalau mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau tengok dia ni semayang, maka tak batal lagi semayang. Dia, sebab kita boleh kenal pasti dia semayang. Itu maksud uruf. Itu maksud banyak pada mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i paling ketat lah kan. Dah lah air kena sukat betul 2 qul. Sama juga dalam masalah jauh besar semua sama. Dia kena musafir jauh pada uruf. Mazhab Syafi'i terus dia letak, ambil kau 2 marhalah 90 km. Macam tu terus. Mazhab lain dia fikir sendiri, dia kata. Uruf, fikir sendiri. Tapi uruf. Macam mana nak fikir sendiri? Berbeza setiap orang kan. Mujur kita mudah lah. Jadi kalau dia kata kat sini, sedikit pada uruf seperti 2 langkah. 2 langkah tu sedikit. 2 langkah sedikit jika luas keduanya sekalipun. Langkah tadi tu. Sekira-kira tiada dinamakan dia berlompat. Nanti dulu. Jadi kalau langkah luas. Okey, begini. Langkah luas. 1. Nampak? Habis luas, habis keking. 1. Kalau macam ni, 2. Walaupun kecil. Sebab tu kata walau luas sekalipun. Kalau tangan pun sama lah. Kalau macam ni, gerak macam ni, luas kan? Paling luas. 1. Tapi kalau 1 juga. Kalau macam mana?
Dua. Dua. Dia cuma hanya pergi aja, kembali balik kepada asal dia tak kira. Contohnya kalau macam ni ke satu. Yang ni dia tak kira. Yang kembali balik. Begitu juga langkah. Langkah satu. Yang ni dia tak kira. Sebab dia kembali balik. Kalau nak ni kembali, nak pergi. Kira dua kat mana? Satu, tak kira lagi, tak kira lagi, tak kira lagi. Dua. Dua kira kat sini. Dua. Jadi kalau dia satu lah. Satu. Tapi kalau satu. Ni satu, masih lagi satu, masih lagi satu, lagi satu, masih lagi satu. Baru dua kat sini. Kita ingat dua gerak ni awal-awal kan? Tidak. Begitu juga gerakan-gerakan lain. Pergi ke tempat asal, dia tak kira. Dia pakai asal. Ke tak kira dah. Okay. Tak ada. Rawang jelas sangat tanpa gangguan. Clear. Macam cik semua. Oh tadi. Jelas terputus. Okay. Biasalah. Sejak seminggu dua ni banyak sebut pasal jin. Main kacau kot. Bukan kacau nak mengaji tu. Banyak sebut dua. Mana dah kena bab dia. Kita ni lah. Datang elok belakang tu. Belakang. Seram dia. Datang nak cara nak mengaji. Jangan nak kata kacau macam ni. Kacau. Ya Allah. Okay. Okay, itu gerak luas sekalipun. Sekira-kira tiada dinamakan dia berlompat. Selagi tak nama melompat. Jadi kalau lompat macam sekali, tapi sebenarnya batal lah. Nampak lompat. Sebab dia menggunakan keseluruhan badan. Batal. Walaupun satu. Ataupun dua kali memukul. Atau dua kali, tiada dinamakan dia melompat. Selagi tidak dinamakan dia melompat. Atau dua kali memukul. Dua kali memukul, masih lagi dua. Jangan masuk yang ketiga lah. Kadang gerakan tadi tu kerana ianya perbuatan sunat atau perbuatan wajib, tetap juga dikira. Macam mana? Apakah perbuatan wajib? Dia gerakan tapi bukan gerakan sembahyang, tapi dia wajib buat. Kalau gerakan sembahyang tak kisah dah sebut tadi. Gerakan tu wajib, tapi dia bukan gerakan sembahyang. Angin kuat, nak tutup kan wajib. Okey, maka nak tutup aurat wajib sebab tengah terbuka ni. Dalam masa sama juga, tak jangan lama. Sekejap. Lama tu pula sama juga. Uruf. Nak kira payah juga apa? 3 saat lama tak terbuka? Lama? Susah nak kira sebab dia tak bagi saat. Payah. Kita yang kena fikir. 3 saat. Lama. 1 saat ataupun 2 saat lah. Maksimum 2 lah. Maksimum tu 2 tu kira border nak batal dengan tak nak batal. Lama dah kira. Dia bila terselak, okey, tutup dengan segera, maka sah sembahyang. Tutup dengan segera tu wajib, batal. Walaupun wajib, tetap juga tak boleh lebih 3. Tak boleh lebih 3 gerakan. Walaupun perkara itu perkara wajib, tak boleh. Dengan maksud batal lah. Cuma batal tu tak berdosa. Sebab kita membatalkan sembahyang dengan sengaja, hukumnya haram, berdosa. Tengah sembahyang fardu, tiba-tiba je batalkan saja, berdosa. Bergerak saja, berdosa. Kentut, berdosa. Ketika sembahyang tahan, sehinggalah dinamakan terkentut. Barulah tak berdosa. Kita tak rasa tak sedap dalam perut dah tak syok sembahyang ni, ada 3 rakaat lagi. Rakaat pertama, tak syok sembahyang macam ni, duk tahan, terkemut. Kentut je lah, perut kentut, pergi ambil wuduk sembahyang balik, berdosa. Kena tahan sehingga titisan darah yang terakhir. Tak biru-biru muka, tahan sampai Allah tak boleh dah keluar. Tak berdosa, batal. Sebab tu penting bab ni. Jadi macam itulah juga nak tutup tu wajib. Bila terselak nak tutup tu wajib. Tapi dengan nak buat benda wajib tu, dia buat banyak gerakan, lebih 3 gerakan besar berturut-turut, maka batal juga. Cuma tak berdosa.
Cuma tak berdosa lah, sebab dia nak buat tu nak tutup aurat. Kadang-kadang ke datang tok Najib kat sini, pop, apa rasa macam taik cicak, buang dengan segera. Tiba nak buang, ini ni terlekat kat butang. Allah. Nak tahu lagi, alamak terlekat kat butang. Dah banyak kan? Batal, tapi tak berdosa. Tapi gerakan tu banyak, tak berdosa. Buang. Macam mana lah perbuatan sunat yang merupakan perbuatan sunat batal juga bila gerakan banyak? Contohnya nak penuhkan saf kan sunat. Lebih 3 gerakan batal. Kita panggil, kalau 3 gerakan ke atas batal. Nak cuik bau ke apa ke? Cuik bau tak lebih, katakanlah cuik bau kan. Lepas dia takbir, batal sembahyang. Walaupun ianya perbuatan sunat, nak penuhkan saf dan sebagainya. Semua tu sunat. Ini ada khilaf, saya sebut khilaf sebab ada dobit khilaf. Pendapat Ibn Hajar, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ke ketika nak angkat takbir intiqalat tu, dia dikira juga. Contohnya sami Allah hamidah kan, angkat tangan tu kira 2. Padahal tu sunat pun kira 2, tambah satu lagi batal. Nasib baiklah khilaf pendapat Syekh Ramli, kata itu sunat. Dah lah sunat, kira pula 2, tak aci je. Yang gerakan tu gerakan ajnabi, gerakan asing, barulah kita kira. Gerakan sembahyang tu kan sunat, bila sunat kira juga, kata Syekh Ramli. Nasib baik ada khilaf. Pendapat mutamat dia tak kira 2. Tapi ada khilaf kat situ, hati-hati lah. Bila kita gerak tangan, kepala gerak sekali, ataupun biasalah kat mana-mana tempat ada, semua rakaat dia angkat tangan kan. Sujud yang kedua, rakaat pertama ni Allahu Akbar, rukuk, i'tidal tak adalah. Sujud, duduk, sujud. Nak naik rakaat yang kedua, Allahu Akbar, angkat tangan. Saya perhati kat semua negeri ada angkat tangan. Lepas tu rukuk, sujud, tahiyat awal kan. Lepas tu nak naik, angkat tangan juga. Itu memang sunat pun. Lepas tu habis sujud, nak naik rakaat ke-4 pula, angkat tangan. Ke-4 rakaat dia angkat tangan. Itu memang tak disuruh. Pada rakaat yang pertama nak naik kedua, ketiga nak naik ke-4. Yang itu dikira 2. Sepakat Ibn Hajar Syekh Ramli, iaitu gerakan ajnabi, iaitu tambah satu lagi batal. Ataupun kalau buat 2 aja, hukumnya makruh. Ialah gerak saja. Itu kan sunat. Sunat apa daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua? Saya heran, kadang-kadang kita tengok guru kita duduk sebut lama dah, rasanya dah berapa tahun dah, rasanya dah 5 tahun dah dengar. Banyak sebut, tapi masih lagi ada. Kadang-kadang sembahyang kat sebelah masih lagi ada. Angkat tangan tu. Kenapa nak kecoh sangat angkat tangan je pun? Boleh batal jika sambil-sambil 2 tu dia gerak. Kalau lebih-lebih lagi, sami Allah. Ketak. Sebab hayun lagi masalah. Hayun ni pula gini, gerakan hayun macam ni. Okey, tak apalah. Kalau hayun atas ni kan, hayun walaupun kecil ke satu. Contohnya sini, nampak? Macam ni kan, dah 2, 3 hayun. Kecil je. Lah, ni badan, ni tangan. Kan? Satu tu. Okey, contohnya. Nampak ni kan? Macam ni tangan, ni badan. Bila dia ke belakang, sikit je. Satu dah kira. Dia terus hayun ke depan, sikit aja naik. 2 ke belakang, 3 ke belakang. Dia walaupun sikit. Yang ni satu besar. Yang ni gitu je. Janji badan dia sebagai border, depan ke belakang, kira 1. Depan 1, belakang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah tangan, sebelah lagi kira lain-lain. Dia kira lain-lain. Jadi kalau macam tu, hayun tu memang biasanya batal lah. Kecuali dia memang penyakit lah, penyakit loose, skru loose. Macam mana? Ini yang memang bukan penyakit. Batal. Jadi kena hati-hati. Kalau kita nak detailkan lagi, sikit je lagi. Sebab detail tak boleh detail sangat. Tapi ni pun detail juga sebenarnya. Okey, bila disunatkan angkat tangan, okey, dia tak angkat tangan. Dia angkat lambat sikit. Setelah masuk rukun seterusnya, maka gerakan tu juga dikira gerakan
asing iaitu dikira dua. Contoh Sami'allahu liman hamidah. Sebut kat mulut, angkat tangan daripada lutut kan. Kemudian bila dah berdiri tu angkat tangan kan. Cuba kita perhati betul-betul. Masa bila yang disunatkan angkat tangan? Adakah ketika rukuk kepada i'tidal ataupun ketika i'tidal? Beza tu. Tapi beza dia 1-2 saat je, tapi sikit. Bilakah disunatkan angkat tangan? Puasa? Daripada sujud ke? Macam daripada sujud yang kedua, daripada tahiyat awal nak naik kan? Allah, bila disunatkan angkat tangan? Adakah ketika berdiri? Tidak. Berdiri tu, ketika tu tangan dah sampai sini dah, masa berdiri tu. Maknanya masa berdiri tu jatuhkan aja. Tapi perasan tak ada orang buat? Contohnya, rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Dah berdiri, dah i'tidal baru angkat tangan. Jadi boleh kita kata gini, dia angkat tangan kerana nak sujud. Dia angkat tangan kerana nak sujud. Sedangkan disunatkan angkat tangan kerana i'tidal, kerana nak i'tidal. Daripada rukuk kepada i'tidal, sunat angkat tangan. Bukan kerana nak sujud. Kalau dia tunggu lama, Sami'allahu liman hamidah, baru angkat. Lepas tu Allahu Akbar, Sami'allahu liman baru angkat. Lepas tu baru dia sujud. Maknanya dia angkat tangan kerana nak sujud. Tak perasan tu. Sepatutnya angkat tangan kerana bangun daripada rukuk, bukan sujud. Habis tu kalau lah bangun pada rukuk macam mana? Masa angkat tu terus angkat lah, jangan berhenti lah gerakan tu. Maksudnya selagi dia tak ada tamakninah, selagi tu kita panggil rukuk. Tentu rukuk kan? Allah, dapat dia masih lagi tak panggil i'tidal. Tak panggil i'tidal sebab tak berhenti, tak ada tamakninah lagi. Jadi teruslah tangan tu gerak, jangan ada tamakninah ketika rukuk kepada i'tidal tu. Sampai tamakninah je tangan duduk gini dah. Habis takkan nak gini aja jatuh lah. Itu yang jatuh tu. Tapi kalau dah Sami'allahu liman hamidah baru angkat tangan, maknanya dia angkat tangan ketika i'tidal. Okey. Dia angkat tangan ketika i'tidal, maka dia angkat tangan bukan pada tempatnya. Maka batal ke? Taklah batal, tapi 2 kali gerakan asing. Kenapa pula kira 2 gerakan? Itu bukan tempat dia tangan. Angkat dia ketika rukuk kepada i'tidal, bukan i'tidal. Itu silap lah. Ada yang teruk dengan mulut-mulut pun sebut sama ni. Bangun dulu. Sami'allahu liman hamidah. Masa Sami'allah tu dah i'tidal. Sedangkan i'tidal, wirid dia, zikir i'tidal adalah Rabbana lakal hamd, bukan Sami'allahu liman hamidah. Dia tukarlah pula. Tapi bila kita kata, bacalah masa rukuk tu, bacalah Subhana rabbiyal a'la. Tak boleh. Sebab Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Subhana rabbiyal azim. Bacalah ketika berdiri tu, bacalah Subhanallahul azim. Allahu akbar sembahyang, Subhanallahul azim. Subhanallahul azim tu ketika rukuk. Apa pula buat ketika qiyam? Oh, tahu. Tapi kenapa Sami'allahu liman hamidah buat ketika i'tidal? Sedangkan itu rukuk punya ataupun perjalanan tu. Bukan i'tidal. Tapi dia Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia gabung 2 sekali. Kenapa tak masa sujud Subhana rabbil a'la, Subhana lah baca Rabbi Fili sekali. Ataupun masa Rabbi Fili tu duduk Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la bihamdih, Rabbi Fili warhamni wajburni. Masa duduk di antara sujud. Kenapa tak begitu? Subhana rabbil a'la ketika rukuk, Rabbi Fili warhamni ketika duduk. Subhana rabbil a'la ketika sujud, Rabbi Fili warhamni ketika duduk antara sujud. Oh, tahu. Tapi kenapa buat Sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal? Tak boleh. Itu dari segi tu. Dan cuma sebutan tu tak batalkan. Angkat tangan tu dikira 2 gerakan. Makruh kan? Kita cerita tentang gerakan ni. Cerita tentang gerakan. Okey, lepas tu okey, gerakan tadi sebelum kita nak baca ni, gerakan satu walaupun panjang. Panjang ke pendek tetap kira satu. Macam ni pun satu, macam ni pun satu, macam ni pun satu. Jadi jangan lebih daripada kita punya badan. Tapi kalau macam ni dah kira lain dah. Tu. Sebab badan kita. Sebab dia ke belakang dia kira satu. Jadi kalau macam ni 2. Bukan sebab luas, sebab dia dah pergi ke belakang badan, sama macam tadi ni. Okey. Jangan sampai melompat, dia kata. Jangan sampai apa tadi? Sekira-kira tiada dinamakan berlompat. Dan 2 kali memukul. Berlompat batal terus sebab dia kira semua tubuh bergerak. Satu lagi maksud berlompat adalah melangkah. Ini maksud syarak. Lompat, kita faham Melayu kita lompat. Ada satu lagi maksud lompat dalam hukum syarak, iaitu melangkah. Ada tali, dia langkah, dia panggil lompat. Jadi kalau ada tali tinggi sejengkal lebih kurang, ada tali macam masjid surah buat renovation lah, contohlah. Dia sembahyang kat sana.
Ada tali tu, tali. Dia sembang kat belakang. Tiba-tiba nak penuhkan soft ke. Sebenarnya dah ada tali tu, dah putus soft dah tu. Kejap. Kalau masjid okey. Kalau surau dah ada tali, tak ada laluan. Boleh batal walaupun nampak. Sebab dia kena pergi kepada imam. Tapi langkah tak boleh. Tapi boleh langkah. Sebab kalau sejengkal, sekadar langkah tu tak nampak pun, tak macam berjalan je kan. Tapi tetap namanya melompat batal. Jadi maksud melompat ada dua. Satu lompat betul, satu melangkah. Apa dia panggil? Hadangan. Walaupun hadangan tu berupa tali sekalipun. Tak boleh. Malah tali tu dia sebagai dia panggil ha'il. Ha'il tali tu. Jadi itu maksud melompat. Melompat. Okey, habis. Ada pun yang banyak itu. Gerakan banyak. Seperti 3 kali memukul. Memukul bagi contoh lah. Gerak lah. Memukul. 3 kali memukul atau 3 kali berlangkah berturut-turut. Pada uruf. Berturut-turut pada uruf. Kenapa ada berturut-turut pada uruf? Maksudnya, berhenti sekejap tu, nak jadi reset jadi kosong tu berapa lama? Uruf yang tu. Kalau gerak 3 kali kan? Tu, 2, 3. Laju tu. Tapi kalau 1, 2, 3 kan? Masih lagi okey lagi kan? 3. Kalau ni? Kan? Bisa silap. 1 ke 1, 2, 3. Itu yang nak kata uruf tu. Berhenti kejap tu, biar nak reset kosong balik. Nak reset kosong balik. Macam mana? Tu dia kata uruf. Jadi kita letak tomak ninah. Tomak ninah apa? 1 saat setengah. Lebih kurang. Jadi kalau kita gerak, okey, gerak. Okey, kosong lah. Ada tak 1 saat setengah tadi? Jadi ni tak kira ni 1, 2. Kosong lah. Kat situ nak ambil tu uruf tu. Nak ambil uruf berapa lama berhenti nak jadi kosong balik. Itu. Kalau langkah 2 confirm dah. Kan? Kalau sekejap. Kan? Ada tak? Susah juga lah. Okay, langkah ni. Dia berhenti kat situ. 1, 1. Border lambat sikit Okay. Langkah ni. 1 ke 1, 2? Sudah. Sebab dia tak semestinya nak reset kosong, dia kena kembali kepada asal. Tak semestinya. Macam ni pun boleh jadi kosong. Dia gerak 1, 2. Okay. Ni yang gerak balik tu kosong ke? Kosong ke 3? Itu yang nak bincang uruf tu. Jadi dia punya uruf tu berhenti tu kadar tomak ninah, maka dia reset kosong balik walaupun kita tengah duduk macam ni sekali. Macam mana tahu? Dah gerak banyak. 2 ni nak masuk 3 ni tu dia gerak. Okey. Boleh tak jadi kosong balik tak bila dia gerak? Berapa lama tu? Kadar tomak ninah 1 saat setengah lebih kurang. Tapi kalau melangkah tu kita ambil contoh. Dia langkah. Ya. 1 sampai panjang mana pun 1. Nampak dia punya masa tu. Yang cantiknya buat 2 saat lah. Biar puas hati. 1 puas hati sungguh tu. 3 saat. Biar puas hati. Cuma nak beritahu sekurang-kurang. Jadi nak reset balik tu, nak jadikan dia 3 kali berturut-turut tu, gerakan kelajuan dia tu, kita kata dia satu gerakan dengan satu gerakan tu, 1 saat tu tak boleh kira lagi lah, masih lagi dalam border. Lebih sikit pada 1 saat berhenti, dia jadi kosong balik. Jadi tu maksud berturut-turut. Walaupun kita panggil ni berturut-turut lah, langkah macam ni. Berturut-turut lah kan? Berturut-turut kan? Tapi tak berturut-turut. Dalam istilah ni tak. Itu dia kira 1. Berturut-turut macam ni. Ataupun berhenti tak cukup masa. Tak cukup kan? Tak cukup kan? Tu maksud. 3 kali berlangkah berturut-turut pada urus seperti menggerakkan 3 anggota berat. 3 anggota berat. Anggota berat apa? Dia tak beritahu anggota berat. Pandai-pandai lah kau cari. Anggota berat
pergelangan ni berat. Pergelangan kaki, tengok daripada atas lah. Leher berat. Khilaf ulama, mulut ni berat ke tak? Ni, bukan mulut, rahang. Kan? Rahang khilaf. Rahang khilaf. Ini tak ada khilaf lah. Leher besar. Berat, panggil anggota besar atau anggota berat. Ni, apa ni? Ni. Sini besar. Lepas tu sini besar. Ni, siku. Lepas tu pergelangan ni besar. Lepas tu pinggang besar. Lepas tu lutut. Lepas tu kaki yang kat bulu lali tu. Sendi kat bulu lali tu kan. Tu besar. Lepas tu tangan ni pula. Tapak tangan ni besar. Ni besar ni. Nak cakap apa tau? Sini besar. Jadi maksud tu kalau garu tu boleh batal kalau garu. Sebab dia gerakkan ni. Ni besar. Ni kecil. Ni besar. Besar. Tu je lah. Yang lain semua kecil. Dia kata menggerakkan 3 anggota berat seperti menggerakkan 2 tangan dan kepala. Kepala tu bukan kepala ni, mana boleh gerak kepala. Ni lah. Mana boleh gerak kepala. Gerak leher ni yang kepala. Jadi dia gerak tu yang sebab tadi. Dia angkat Allahu Akbar. Batal. Masa bila ni? Rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Nak bagi batal lah. Kalau tidak tak lagi contoh batal. Ataupun dia gerak kaki dia garu ke apa kat bawah satu lagi ke. Macam tu lah. Nak bagi tahu 3 turut lah. Macam mana lagi? Kalau macam ni, itu je lah yang berlaku. Tu je yang berlaku. Tak boleh lah. Itu lah. Okay? 3 berat. Seperti menggerakkan 2 tangan, kepalanya berturut-turut atau memperbuat satu perbuatan jahat. Istilah dia panggil perbuatan jahat, seperti melompat satu lompat. Melompat ni dia panggil perbuatan yang jahat jika dalam sembahyang. Bukan jahat berdosa. Maksudnya jahat ni melompat dalam sembahyang. Jahat sungguh. Dalam sembahyang melompat jahat jugalah. Jahat dan perbuatan jahat. Satu lompat. Kerana dia bergerak keseluruhan tubuh dia. Dan seperti memukul satu kali yang bersangatan kuat. Tu termasuk juga. Batal juga. Walaupun sekali. Bersangatan kuat. Sekali tu. Pow! Batal. Kau penampar kot. Macam ni. Pow! Kan? Kuat kan? Bersangatan kuat. Walaupun sekali. Sekali tu. Orang nak lalu. Orang nak lalu bukan penampar, jangan nak lalu. Pom. Dia gocoh je tu. Tahu, dia orang nak lalu dia tahan. Dia bukan pukul tahan. Tahan tu macam ni. Dan pastinya tahan tu memang tak kuat. Dia akan tolak juga kalau dia nak jalan lalu. Tak kuat, dia akan menjadi gin. Sebab tu tahan lagi. Tahan. Dia bukan pukul. Kalau dah sampai ke sini tak sempat, jangan. Biar je lah. Nak buat macam mana? Berdosa lah dia. Dia dah berdosa. Tengok juga dia berdosa ke tidak. Kalau kita duduk tepi pintu, dia tak berdosa. Tengok juga. Kalau duduk tepi pintu, kita tak, dia tak berdosa yang lalu. Malah orang yang sembahyang tu pahalanya lagi orang lalu lagi kurang. Sebab tak ada tempat lain kena sembahyang. Jadi tahan. Kalau dia tu setan tu. Kalau dia lalu juga. Tu setan tu. Nabi kata setan tu. Tahan juga sampai sekuat mungkin. Dah tak boleh. Tapi jangan bukan macam tu, bukan pom. Memang tunggu kat luar, mana selipar dia. Siap, tunggu. Bukan, dia buat gitu je. Kalau dah terlepas menyebabkan kita macam terpukul dia, tak payah dah. Sampaikan apa masuk bab bab hudud tu. Bab qisas. Bab qisas. Bukan bab hudud, bab qisas. Sampai masuk bab tu, tahan masuk bab qisas. Iyalah, kalau tahan, akhir sekali tak nak. Kita dibenarkan untuk macam buat gitu. Bukan pukul, macam tolak juga. Kuat kan? Buat gitu, dia jatuh. Jatuh, patah kaki. Jatuh, mati. Kalau nak kira, bunuh balas balik. Kalau kata tangan patah, kena patahkan balik tangan orang yang buat. Kalau mati, kena bunuh balik. Qisas. Tapi dalam masalah tu tak kena. Sebab tu setan dah tu. Sebab dah halang, lalu juga. Dia tak panggil perbuatan jahat.
perbuatan yang jahat. Memukul satu kali dosa yang kuat dan seperti bergerak sekalian badan. Bergerak sekalian badan. Jadi hati-hati dengan gerakan badan. Kaki tetap tapi badan gerak. Kalau sikit-sikit tu maaf lagi. Sikit-sikit. Kalau banyak boleh batal. Sebab dia kata bergerak sekalian badan. Kecuali penyakit. Sebab ada penyakit. Penyakit yang tak seimbang badan tu kan. Vertigo, betul? Vertigo. Kan? Banyak sangat. Tengok dia penyakit macam ni. Itu tak, dia separuh tu separuh. Tu separuh. Separuh badan. Kalau macam ni. Macam nyanyi lagu. Dia okey, ataupun gini pinggang jugalah tu. Semua pinggang tu. Sebab kalau gerak gini, kalau gerak begini, maksudnya khusyuk dia membaca tu tak sampai ke peha rasanya. Tak sampai peha. Jadi dia gerak separuh lah. Okey, bila dia gerak separuh, gerak tu banyak tu kalau gerak kan. Gerak tu dia macam ni, dia kalau gerak sikit maaf. Banyak tak maaf. Banyak tu yang uruh refleks. Kalau refleks okey, refleks tak ada masalah. Refleks tak ada masalah. Sebab refleks bukan kita boleh mana kontrol, dia jadi sendiri kan. Itu tak ada masalah. Benda yang tak sengaja, yang tak boleh kontrol, no problem. Tak ada masalah. Ini takut yang kadang-kadang bukan refleks, tabiat. Tabiat tu macam masalah senang cerita masalah. Macam ni, gerak sikit yang bukan satu badan, gerak sikit maaf sebab kita nak duduk betul-betul tepat. Gerak kalau kita cek betul-betul walaupun kita nampak, tapi sikit maaf lagi. Okey lagi. Sikit kan? Rasa nak bergerak. Okey lagi. Dia maaf lagi. Tapi kalau tak boleh nak kata maaf kalau macam ni. Hey, 50-50. Ujung-ujung batang tak batal. Oh. Hey, 50-50 ya. Batang yang tak batal tu tengah-tengah. Tu kan. Kalau kata 50-50 ujung-ujung. Sebab dia tak gerak apa. Macam ni kan. Dia cuma bahaya. 50-50. Nak 50-50. Cukup dia gerak lebih sikit. Confirm. Sebab dia sikit. Nak cakap payah. Tengah-tengah. Dia gini. Kembali kepada hukum asal. Uruf. Banyak pada uruf. Gerak banyak pada uruf, batal. Gerak sikit pada uruf tak batal. Agak banyak pada uruf. Rasa banyak kan? Banyak. Sebab tu orang pelik. Kalau sikit pada orang tak pelik sangat. Dia ada ramai je sebenarnya. Gerak-gerak sikit tu. Masih lagi maaf kita boleh nampak sikit. Ni sebab dia tu lebih ya. Melampau. Khusyuk lah. Tahu kalau bagi dia okey lah. Tapi cuma macam tu lah. 50-50, 50-50. Nak kata batal pun boleh. Nak kata tak batal pun risau sebab nak kata orang batal. Jadi dan gerakan dia tu memang ujung-ujung. Ujung. Patutnya dia diam. Kecuali macam kata reflect tadi. Dia bercakap pun macam tu. Dia minum kopi pun macam tu. Dia semua macam tu. Dia berdiri tengah cakap dengan kita. Betul sembahyang pun. Ni tak cakap elok je. Dengar, duduk diam-diam. Masa kita nak cakap dia pupuk meja suruh duduk diam-diam. Tapi bila sembahyang dia gerak. Itu something wrong somewhere tu. Kena jagalah, ya Allah, ruginya. Dah lah tak berani. Sebab nak kata tak batal, macam batal dah. Nak kata batal, tak, itulah. Kecuali memang betul lah tadi. Dia tak boleh kontrol. Penyakit yang dalam otak dia boleh dihentikan. Buktinya masa bercakap, elok je tak bergerak. Bercakap ketika berdiri. Maka kat situ, kalau saya kata 50-50 sebab kita perhati, tak sampai, nak tak berani nak cakap. Sebab dia kena lebih sikit je lagi untuk batal. Dia memang tengah-tengah. Janganlah. Satu lagi, dah pesan banyak kali dah. Rasa kat sini pun dah pesan banyak kali, tempat lain pun dah pesan.
kita nak buat apa-apa, ibadah ni memanglah ibadah kena mengaji. Satu, kalau mengaji selesai. Kalau tak mengaji pun, tengoklah orang lain. Selalu ingat pesanan tu. Pernah dengar pesanan tu? Tengoklah orang sama. Kita semayang, orang semayang. Cuba tengok orang ramai semayang macam mana. Sama tak macam kita? Cukup. Cara tu sebenarnya tak betul. Caranya mengaji. Tapi kalau jenis malas mengaji sekalipun, tengoklah orang lain. Kalau ada 80 orang, 100 orang, agak-agak kita berbeza ke sama dengan kebanyakan? Itu pun kita dah tahu kita ni betul ke tidak. Kenapa aku seorang je pelik? Kenapa orang lain tak begitu? Jadi mungkin takkan orang lain semua salah, aku je betul. Dah aku tak mengaji. Kita dapat faham terus. Samalah takbir Allahu Akbar. Ada lagi takbir macam ni. Nasib baik tak batal. Cubalah tengok orang sebelah macam ni. Tapi kenapa aku macam ni? Oh tak kira. Itu yang letih. Kalau dia belajar, dia takkan takbir macam ni. Mana dia tak mengaji. Dah tak mengaji. Orang pun tak tengok. Kita ni apa-apa kita buat pun tengok orang sama, yang orang kebanyakan. Sebab ni antara kelebihan umat Nabi. Kita ni kelebihan dia, Nabi sebut, umat aku tidak akan bergabung ramai-ramai, takkan boleh untuk buat satu kesesatan. Tak boleh. Macam umat terdahulu, dia boleh. Dia ulama-ulama dia berpakat tukar kitab suci. Nasrani, Yahudi kan dia boleh jadi. Sebab mereka ramai-ramai berpakat tukar kitab suci mereka, akhir sekali semua orang percaya. Tapi umat aku, Nabi kata, tak mungkin dapat berpakat buat satu kesalahan ramai-ramai. Itu yang kita, yang paling ramai apa? Kan? Ulama dulu yang paling ramai apa? Itu kan follow yang tu lah. Sebab Nabi sendiri bagi, tak mungkin mereka berpakat ramai-ramai untuk buat satu kesalahan. Tak mungkin terjadi. Itu kelebihan. Jadi, kita kecilkanlah sikit skop tu. Apa saja sembahyang ni, boleh kita kata semua orang sembahyang sah. Kebanyakan. Tiba-tiba kita pelik pada dia. Kita lah problem. Pelik pada yang ramai-ramai. Kalau kita tengok, duduk kat belakang tengok orang sembahyang, sama tak macam aku? Okeylah, 80% sama. Alright. Ada sama. Tapi yang ni pelik. Tengok orang lain pula. Pelik. Tengok orang lain pelik. Pelik. Ini bukan orang lain pelik, aku lah yang pelik sebab aku seorang je lain. Tengok sama. Lepas tu, yang cantiknya pergi mengaji lah. Ini yang tak tengok orang lah ni. Ada tak orang sembahyang gitu? Maksudnya ada tak 100 orang semua sembahyang gitu? Tak ada. Kenapa aku seorang? Tu cukup lah. Apa aku seorang je? Ataupun aku 2 orang je? Maknanya 98 tadi tak khusyuk. Aku seorang khusyuk. Kalau tengok orang, selesai. Tengok orang sama. Yang paling senang sekali tengok ustaz. Settle masalah kan? Kalau jadi masalah dekat sembahyang pun tengok ustaz kan? Ustaz bangun tak? Ni rakaat kelima. Aku pun tak ingat. Tengok ustaz. Ustaz yang kat belakang. Bukan ustaz imam tu. Senang kan? Sama lah. Tengok dia sembahyang macam ni. Aku sembahyang. Dia ustaz. Aku baru nak start. Jadi dia salah aku betul. Kalau salah kecil, ubahlah juga. Yang tak batal pun okeylah. Masih lagi ubahlah sebab benda tu kecil. Tengok orang lain. Apa-apa pun tengok orang lain. Yang benda yang zahir. Benda yang boleh zahir tengok orang lain. Jangan buat pelik pada orang ramai. Jangan buat pelik pada orang ramai. Ada Nabi tapi kasarlah sikit hadis tu. Alah kita boleh kiaskan banyak benda lah. Hadis tu bunyi dia man syazza finnar. Ada setengah riwayat kata tu bukan hadis, tu ada kalam ulama. Tak kisahlah. Kalam ulama pun tak apa. Sebab ada kata hadis tu hadis dhaif. Ada kata kalam tu bukan itu kalam ulama. Okeylah kita ambil kalam ulama. Man syazza finnar. Siapa yang pelik pada orang neraka. Apa? Kalau dia tak kurang, kau apa hal? Kau apa hal? Pelik pada orang. Biasanya yang pelik pada orang tu yang salah. Dari segi ibadah lah. Kalau dari segi berniaga, buat pelik pada orang, itu yang untung banyak. Orang lain tiru tak jadi dah. Orang pertama je. Itu bab dunia buat pelik pada orang tak apa. Tapi bab akhirat, jangan buat pelik pada orang. Biar sama kebanyakan orang. Mungkin semua tu salah, aku seorang betul. Mungkin. Bersangatan kuat seperti bergerak sekalian badan, maka sekaliannya itu membatalkan sembahyang dengan sengaja atau tersalah jika ada ia dengan anggota berat, walaupun tak sengaja pun sama kan. Melatah, melompat, bersilat, baru lepas tengok mak hilau, ya terkejut, bersilat, betul? Allah, sembahyang ni batal. Tapi sengaja tak sengaja, tak berdosa. Sengaja berdosa, tak sengaja tak berdosa. Dari segi batal tetap batal.
dari segi berdosa atau tidak, tengoklah sengaja ataupun reflect ke apa ke. Tu dari segi tu. Ada pun jika dengan anggota ringan. Anggota ringan. Seperti digerakkan segala anak jari. Anak jari ni ringan. Lidah. Lidah memang kalau berat macam mana nak baca? Atau kelopak matanya. Kelopak mata. Atau bibir mulut. Bibir mulut dia kata. Dia tak kata rahang. Sebab dia kata ada khilaf tadi. Satu. Baca bibir mulut. Rahang gerak sikit-sikit tu lah. Tak apa. Tu. Bibir mulut. Tiada batal sebab dia kecil. Tiada batal sembahyangnya. Dan jikalau beberapa kali berbilang-bilang lagi berturut sekalipun. Banyak mana pun garulah macam ni. Yang ni. Kalau kita gerak ke sini, satu. Ni tak kira. Dah kosong balik. Dah puas dah, letak. Satu. Dia tak nama pergi parking pula. Sebab yang tadi parking tu gerak. Dia kira satu. Ini tak kira. Tapi bila dah berhenti, dia kosong. Walaupun macam ni. Lepas tu pergi balik, pergi satu. Okey, garu tu kalau lama sangat makruh lah. Satu lagi, dia garu tu kerana gatal. Banyak mana pun tak apa. Dia kata berbilang-bilang lagi berturut-turut. Tak ada masalah. Kalau gatal kat belakang, lama mana pun tak apa. Yang tu lah. Tu banyak. Tu gerak. Gerak banyak ni. Ni. Tadi masa kat hospital tadi, masa kuliah duha kat hospital ni, kalau nyamuk dekat betih. Tapi masa tu jangan dah tutup live dah, tak ada masuk live. Dah tutup live tu, tanya tak puas hati. Kalau nyamuk gigit betih gatal, macam mana nak gagu? Cuba fikir. Masa kiam. Kalau sabar tunggu ketika sujud, ketika duduk, tak payah sembang, semua orang boleh tahu tu. Ni cerita yang tak sabar ni. Macam mana ni? Angkat kaki sebelah, keruk kau tu. Batal. Sebab apa batal? Sebab keruk pertama tu tak batal. Kalau ambil keruk, tak batal. Satu. Tapi bila satu, antara nikmat dunia, syurga yang disegerakan adalah garu gatal. Sedap weh. Sebab itulah saya sebut apa dia. Kenapa kurap makin besar? Boleh kecil nak makin besar. Sebab sanggup sedap. Biarlah nak besar pun masa tu. Malah sanggup berdarah sekalipun. Yang penting sedap dulu. Makin tu makin besar sebab dia pergi jauh-jauh. Kalau letak jangan garu, dia taklah besar sangat. Bubuh obat hilang. Ini kita dia duduk kat sini dah. Dia punya apa dia panggil, bukan virus, apa benda tu ada kat sini dah. Dia makin besar. Lepas tu ini pula stopok sini. So ni antara nikmat yang disegerakan kalau nak tahu. Bila serak kena tak boleh tahan, kena sekali lagi angkat. Sekali lagi. Batal lah. Perak. Kena pula, serak tak kena. Allah cari, tak kena. Cari. Natang. cari. Batal. Habis tu nak macam mana? Kalau tunduk, macam mana boleh tunduk? Tu kata, dia lipat kaki kalau boleh. Tapi kena imbangkan badan. Kaki sebelah, lipat kaki tu, pegang. Lepas tu garu. Garu dengan ni. Tapi tu, gitu je ni. Ataupun tu lah, tunduk sikit lah. Kalau tangan dia panjang sikit, boleh tunduk sikit. Dia tak nama duduk lagi. Tapi yang terbaiknya, kita malulah. Tu yang terbaik. Malulah kita. Para sahabat, kena panah, nak cabut, tunggu aku semayang. Aku semayang tak sedar pula. Cancel lah semayang ni. Sebab nyamuk pun kita kalah. Tekuk semua kita ni. Apa dah? Okey. Ada juga, itu anggota kecil. Anggota kecil banyak mana pun tak. Apa dia? Lidah, jari, lidah, bibir, gerak hidung. Hidung kecil. Kelopak mata kecil. Perut kecil besar. Dada yang nafas tu kecil.
Termasuklah barang-barang dalam. Barang-barang dalam kecil ke besar? Barang dalam. Barang dalam kita pakai underwear. Barang dalam kecil. Kecil. Barang dalam tu lelaki perempuan semua kecil. Yang dah lando-lando tu gerak tak pakai. Semua kecil. Walaupun biarlah kecil semua. Ada sebut dalam kitab. Ada sebut kemaluan lelaki dan payudara perempuan. Ada sebut dalam kitab. Tak ingat kitab apa. Kisah Bilal kot. Kisah Bilal lah sebut detail-detail gitu. Kecil. Jadi tak payah risaulah. Tak payah nak pakai lah. Kau nak pakai pun. Tapi kau tak pakai. Okey. Dan boleh lagi? Boleh lagi? Nak sambung ni? Boleh? Okey, tak apa. Kadang-kadang rukun fi'li yang ditambah tu tak perasan. Bukan tambah macam sujud 3 kali, rukuk 3 kali, bukan macam tu. 4 rakaat jadi 5 rakaat. Itu tambah nampak. Kadang-kadang menambah rukun fi'li tu yang tak nampak, yang tak sedar, bukan tak nampak, tak sedar. Contoh berapa perkara. Sujud dah ada tamakninah, rasa benda tajam, benda panas, benda sejuk kat dahi. Dia angkat letak balik. Tu tambah rukun fi'li, batal. Tapi kena ada tamakninah kalau dia sujud. Allahu akbar, sujud. Kalau sujud tajam kan, benda tajam ni, sujud, tu dia letak balik. Itu tak batal. Nak batal, dia kena sujud. Jadi kalau sujud, dia macam reflect tadi kan. Sujud, kan? Betul letak balik, tak batal. Malah kena letak balik sebab tak sujud lagi. Tapi kalau dah sujud, okey, sujud tamakninah tu. Baru terasa, angkat. Tak apa lagi, letak balik, batal. Jadi biasanya kita tak sampai tamakninah. Ada ke lambatnya dia punya apa? Nak bawa ke otak sakit. Aduh, ada gitu. Mana ada kalau sakit? Aduh, jadi bila macam tu, aduh tu bukan cakap, nak bagi tahu je. Dia angkat cepat-cepat. Letak balik. Itu tak batal. Malah tu wajib. Sebab tak sujud dengan sempurna lagi. Tapi kalau sujud, angkat. Bila angkat macam tu, terus duduk. Sebab dah terangkat, terus duduk. Habis tu dia jadi makmum. Makmum tak apa, terus duduk. Sebab cepat daripada imam satu rukun, tak batal. Hukumnya makruh, kecuali ada masalah, jadi tak makruh. Kita ada masalah, tak makruh. Bukannya letak balik. Rekan tak balik. Nak bangun-bangun lepas tu baru sujud sekali lagi, cari tempat lain. Jangan sujud, sujud dah ada tamakninah, angkat, sujud balik. Batal. Itu namanya menambah rukun tanpa tak perasan. Yang perasan tak ada masalah kot. Tiba-tiba 5 rakaat. Tak payah cerita lah, mana ada orang buat kerja gitu. Tiba-tiba sujud 8, tiba-tiba sujud 3 kali 1 rakaat. Mana ada orang buat kerja gitu kan. Jadi kita tak payah bahas sebab tu. Memang pun. Ya. Kalau macam tu namanya tak sujud lagi. Jadi wajib sujud. Tak, sujud yang kedua macam kena tajam, angkat. Angkat tu tujuannya nak letak tempat lain. Bukan letak tempat sama. Letak tempat aduh bila nak habis. Tujuannya angkat kat tempat lain. Angkat, letak sebelah sikit ataupun letak ke depankan sikit biar tajam tu. Atau kecilkan sikit biar tajam dekat atas kepala. Kat sini. Tu maksud angkat. Bukan angkat letak balik. Angkat letak balik. Kena habis lah. Habis sembahyang. Habis ni. Toreh-toreh. Ada kaca. Bukan maksudnya tu. Kelakar juga kadang-kadang. Jadi macam tu lah. Angkat tu tujuan nak suruh letak tempat lain. Macam mana nak cari yang tak perasan. Kalau ada lapik pun sama. Kalau ada lapik pakai serban macam tu. Pelawang perempuan pakai kain tu kan. Kain semayang dia. Bila lapik, sujud. Boleh sujud berlapik. Yang boleh berlapik, tangan. Dahi tak boleh berlapik ketika sujud. Tiba-tiba berlapik. Dah ada tamakninah sekalipun. Tetap tak namanya sujud. Habis tu macam mana? Angkatlah. Tak ke tepi. Tak balik. Tak nama menambah rukun. Tak nama. Habis kalau yang tajam tadi dah ada. Alamak, tajam. Macam mana ni? Tahan. Tarik je. Sikit. Tanggung sendiri. Kalau imam lambat, biar tunggu imam kat situ. Maafkan sebab ada masalah. Tak makruh pun. Apa lagi yang mungkin boleh menambah rukun tanpa perasan?
Dia duduk macam mana? Dia duduk tahiyat. Itu bukan nama menambah rukun, tapi bolehlah, batal lah juga. Dia duduk, lepas tu tak ada sebab tertentu dia ke depan nak tukar kedudukan. Itu siap-siap boleh batal juga, tetapi tak sampai. Itu makruh aja. Biar dulu batal. Apa lagi? Menambah rukun yang tak perasan. Antaranya menambah rukun fi'li yang tak perasan. Makmum masbuk takbiratul ihram, Allahu akbar. Bila Allahu akbar, imam masa tu tengah sujud. Dia Allahu akbar. Allahu akbar. Imam tengah sujud ni. Dia baru nak pergi, imam bangun. Ataupun dia tunduk sikit, macam separuh perjalanan imam bangun. Dia sujud juga. Tu tambah rukun. Tanpa perasan, batal. Dah hujung dah. Dia letak je imam Allah, dia dah hujung sangat. Letaklah kejap, angkat tak apalah sebab dah terlalu hujung. Ini kalau boleh berhenti. Tambah lagi, baru dia nak macam ni je, Bu. Imam dah angkat kepala dah. Okey. Contohnya imam duduk di antara dua sujud. Ketika Allahu akbar, imam sujud. Masa dia nak turun sujud tu, sebab imam sujud, baru sampai separuh imam dah duduk di antara dua sujud. Dia terus duduk di antara dua sujud. Kalau dia sujud, menambah rukun. Kecuali dimaafkan bila memang dah dekat, memang tak logik lah, takkan nak break macam tu sekali. Letaklah, angkatlah. Tu. Dia nama menambah rukun yang tanpa disedari lah. Kita bincang pasal tu je lah. Menambah rukun yang sengaja ni tak ada orang buat. Macam tu, dia Allahu akbar. Dia Allahu akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk, menambah rukun, batal. Habis tu dia kata tak duduk langsung, dapat pahala tu 27. Dapat. Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Fatihah, duduk berdiri, jangan turun. Turun, menambah rukun. Kalau tengah berjalan, kalau boleh break, naik balik. Kalau tak boleh break, duduklah. Sebab dah hujung-hujung dah, sakit lah peha ni. Duduk. Lepas tu, dah salam tu kan, terus bangun. Duduk, macam transit kejap je. Duduk, terus bangun. Itu nama menambah rukun yang tanpa diperasan. Dia masuk sembahyang, imam tengah i'tidal. Katalah dia nak rukuk, imam rukuk, dia baru nak takbir, imam dah i'tidal. Tak apalah, follow ajalah kan, contoh kan. Imam duduk di antara sujud, dia duduk di antara sujud, tiba-tiba imam batal. Imam kentut batal. Imam pun bangun. Dan tak ada orang reti nak ganti imam. Sebab tengah duduk, macam nak pergi ke depan. Dia fikir ganti imam mesti ke depan. Ganti imam mesti ke depan. Takkan nak kesok gitu. Habis macam mana? Semua tak berani ganti. Jadi semua pakat semayang siang-siang lah. Tak ada masalah pun. Kalau tak reti, jangan buat hal kan. Tak nak, padahal dia perlu cuba seorang-seorang tu niat. Dia cuma kuatkan suara sikit. Orang pakai ikut dia. Walaupun duduk dalam soft sama. Soft yang depan. Dan bila berdiri nanti baru ke depan. No problem. Tapi orang tak tahu. Akhir sekali, orang tak tahu, tak ada orang ganti. Okay? Dia masuk dekat selisih rukuk ataupun kat i'tidal. Dia masuk. Maknanya dia tak dapat rakaat. Makmum tadi tak dapat rakaat. Ketika imam sujud, tak sepatutnya dia sujud. Tapi sebab wajib ikut imam, walaupun tak dapat rakaat, kena sujud juga. Ketika duduk di antara sujud, tak sepatutnya makmum tadi duduk di antara sujud. Tapi sebab nak ikut imam, duduk juga di antara sujud. Tiba-tiba imam batal. Imam tak ada. Okay. Dia nak buat apa? Sebab dia mana boleh sujud, makmum tadi. Tapi kenapa sujud juga? Masbuk pula tak dapat rakaat. Tapi kenalah ikut. Mana ikut tu kerana imam. Tiba-tiba duduk di antara dua sujud, imam hilang, imam batal. Mana dia imam dah? Jadi kenapa nak sujud sekali lagi? Itu menambah rukun. Menambah rukun. Kalau orang ganti tak apa. Yang tidak tak ada orang ganti. Ada orang ganti, selesai. Okey, antara lagi tambah rukun tanpa disedari. Dia rakaat ini masbuk ni, tambah. Memang bagus masuk balik bab ni nanti. Bab masbuk memang problem. Bila nak tambah, dia katalah sembahyang Isyak 4 rakaat, dapat 3 nak tambah 1. Dia dapat 3 nak tambah 1. Imam salah.